Zamri keluar daripada universiti tahun 1990-an. Kan, pendekatan tahun 1990-an sudah tak relevan pada masa sekarang. Saya generasi X. Tuan-tuan mungkin ada yang generasi Y. Anak-anak kita generasi Z. Anak-anak kita yang di sekolah rendah tu generasi Alpha. Yang mana kehendak mereka, tuntutan mereka, cabaran mereka cukup berbeza dengan kita. Jadi adakah wajar kita menggunakan pendekatan dahulu untuk anak kita pada masa sekarang? So maknanya sekarang ini kita juga kena jadi orang yang relevan dan signifikan untuk anak-anak kita. Jadi saya menggalakkan kepada tuan-tuan untuk terus menimba ilmu melalui kursus-kursus upskilling yang banyak dianjurkan bukan saja oleh BPL TV, oleh KV, malah oleh agensi-agensi yang lain. Itu sajalah cara kalau kita nak meningkatkan kualiti produk anak-anak kita ini. Dan untuk itu juga saya mencadangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita terus segarkan operasi kerja buat kita ini dengan beberapa prinsip yang saya utarakan. Saya nyatakan prinsip kerja yang saya kira masih relevan dan boleh kita laksanakan dalam kerja buat kita dalam bentuk akronim DRONE, D-R-O-N-E. D membawa maksud data driven. Data driven ini maksudnya tuan-tuan, dalam apa juga operasi buat kita dalam bidang pendidikan, terutama untuk kita membuat perancangan. Perancangan oleh pihak KV, perancangan oleh pihak program, perancangan oleh tuan-tuan sebagai guru atau pensyarah mesti bersandarkan kepada data, statistik, fakta yang boleh diperkukuhkan untuk kita memastikan keputusan-keputusan yang kita buat itu adalah keputusan yang terbaik. Perancangan yang hanya berdasarkan kepada congak, andaian, intuisi, mimpi, hearsay dan sebagainya dah tak relevan. So kita kena lihat, buat unjuran semasa, unjuran ke belakang akan datang, keperluan anak-anak murid dan sebagainya, semuanya mesti berdasarkan kepada data dan juga fakta. Itu yang saya masukkan sebagai data driven. Malah kalau kita lihat dalam industri, kan, semuanya pakai data. Nak buat decision semua pakai data. So kita kena berpegang kepada itu supaya intervensi yang kita nak beri kepada anak-anak kita, kalau anak-anak kita ada penyakit, ubat yang kita nak beri kepada mereka, dos yang kita nak beri kepada mereka adalah dos yang betul. Itu penting. R pula bermaksud resilient. Dalam bidang pendidikan ni cabarannya cukup hebat tuan-tuan. Ianya adalah bidang yang cukup dinamik, yang sentiasa berubah dari masa ke semasa. Kerana itu saya melihat bahawa kita mesti mempunyai daya tahan yang tinggi dari segi emosi, dan juga fizikal kita. Apatah lagi kita berhadapan dengan anak-anak kita yang serba mencabar. Bila serba mencabar maksudnya ialah mereka adalah generasi X, generasi Z, generasi Alpha, yang kehendak mereka adalah berdasarkan kepada tuntutan zaman sekarang. Dari segi disiplin mereka, dan banyak lagi. Malah sekarang ni anak-anak kita sudah terdedah dalam bidang ICT. So bagaimana kita nak laksanakan itu? Kita kena ada daya tahan yang tinggi. Ini adalah sangat penting. Itu belum lagi kita menyantuni ibu bapa penjaga, menyantuni masyarakat, menyantuni industri yang berbagai macam cabarannya. Jadi itu memerlukan kecekalan dan kekuatan dari dalaman diri kita sendiri sebagai seorang guru. Kalau tidak, apabila kita tak dapat mengatasi semua kekangan yang berlaku, maka akhirnya kita akan mudah buat keputusan untuk bersara awal. 50 tahun dah bersara, 51 tahun pun dah bersara. Alasannya peninglah tengok budak-budak sekarang. Itu biasa. Okey, jadi kena ada daya tahan yang tinggi tuan-tuan. Apatah lagi sekarang ini apabila kita mengajar,
tuan-tuan terpaksa berhadapan dengan perkembangan dinamika kurikulum yang semakin besar. Kurikulum semakin berubah dari masa ke semasa. Kita cuba tengok bengkel. Kalau ada bengkel otomotif, dah berubah dah. Dulu belajar hanya gunakan gear manual, tapi sekarang dah pakai gear automatik. Jadi cabaran yang cukup hebat pada masa sekarang. Wak Imah Bakery pun, kalau dulu buat kek selapis, tapi sekarang dah 3 tingkat, 4 tingkat, 5 tingkat, kan? Jadi semua itu adalah satu cabaran kepada kita untuk menitiskan ilmu kepada anak-anak kita. Okay? Yang ketiga ialah O. O bermaksud outcome based, outcome oriented. Maksudnya di sini tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita membuat perancangan, melaksanakan program dan sebagainya, maka kita tidak hanya bersandarkan kepada apa output yang kita nak peroleh. Contohnya KV, kalau nak buat upskilling kepada pensyarah-pensyarah, kalau perancangan kita 1 tahun kita nak buat kursus sebanyak 10 kali dengan sasarannya 100 orang guru ataupun pensyarah, 12 bulan kalender kita boleh selesaikan 10 kursus dan 100 orang guru dapat melalui atau menjalani kursus. KPI pun dah tercapai. Okey, outputnya dah tercapai. Tak cukup dengan itu tuan-tuan, kita kena fikirkan apa outcome-nya. Kalau guru 100 orang yang kita latih, so apa yang berlaku kepada guru kita? Macam mana kompetensinya? Sama ada semakin bertambah baik, meningkat atau semakin menurun. Semuanya kena lihat dan akhirnya kita akan lihat kemajadian anak-anak kita. Pencapaian anak kita semakin bertambah cemerlang atau sebaliknya. Okey, itu yang saya sebutkan sebagai outcome based atau outcome oriented. Okey. N pula bermaksud sebagai navigate. Navigate ni tuan-tuan dan puan-puan adalah merupakan bagaimana setiap orang, individu ataupun organisasi mesti mempunyai hala tuju yang jelas ke mana kita nak bawa organisasi, ke mana kita nak bawa program kita, ke mana kita nak bawa bengkel kita, ke mana kita nak bawa anak-anak didik kita. So, ianya perlu jelas ada pandu arah yang kita nak beri kepada anak-anak kita. Tadi saya berjumpa dengan 3 orang kaunselor di KB Tawau ini. Bila saya tanya macam mana you bantu anak-anak kita untuk mereka memahami berkaitan dengan kerjaya mereka, kan? Dimaklumkan kepada saya proses kita masuk bilik darjah, terangkan pada dia, bagi ceramah dan sebagainya. Saya kata bagus. Itu amalan yang ada sebelum ini, tetapi boleh tak kita bagi nilai tambah, kan? Sediakan satu manual kepada anak-anak kita. Ada 13 program, 13 manual. Jadi pelajar-pelajar masuk bilik kaunseling, pergi ke library, dia boleh nampak, oh, kalau saya masuk ikuti program teknologi binaan, syaratnya begini. Okay, bila saya bergraduasi, saya boleh kerja apa? Kerja kerajaan, kerja swasta, kerja sendiri, kan? Okey, pendapatan yang saya boleh peroleh berapa ribu dan sebagainya. Kalau kerja di swasta, mana syarikat-syarikat yang saya boleh apply untuk bekerja dan sebagainya. Tak cukup dengan itu, kita boleh jadikan itu sebagai bahan digital yang anak-anak kita boleh akses di mana-mana. KV ni pelajar-pelajarnya boleh bawa handphone, kan? Mereka boleh daripada mana boleh akses maklumat-maklumat seperti itu. So ini navigate, arah pandu, hala tuju yang jelas yang perlu ada pada kita. Malah dalam kehidupan kita itu pun sekarang ini, kalau kita nak memandu kereta pergi ke mana-mana, kita bukan tahu pun lokasi, tapi kita pakai handphone kita yang ada aplikasi Google Map, satu lagi Waze. Maka Waze pun bawa kita lah daripada Kota Kinabalu nak pergi ke KB Tawau, kan, beratus-ratus kilometer, dia bawalah ke kiri kanan, naik bukit, turun bukit dan sebagainya. Kadang-kadang Waze ni pun menyusahkan kita. Kita tahu lokasi kat mana, kita tahu jalan dia sebelah kiri, dia bawa kita sebelah kanan. Saya kata apa benda lah aku ni dibodohkan oleh Waze tu, kan? Tapi akhirnya kita sampai. Rupa-rupanya Waze lebih cerdik daripada kita. Kerana apa? Dia monitor kita daripada satelit.
Daripada satelit tu dia tahu dah bahawa jalan sebelah kiri itu ada berlaku kemalangan. Kalau kita ikut jalan kiri, maka perjalanan kita akan bertambah 30 minit. Maka dibawalah kita ke lorong-lorong tikus, tapi akhirnya kita sampai dalam tempoh 15 minit. So inilah sebenarnya pendekatan yang perlu ada pada kita. Kita perlu ada hala tuju, arah pandu yang jelas apabila kita nak melaksanakan program kita. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, E membawa maksud efisiensi. Ianya adalah berkaitan dengan kecekapan. Bagaimana dalam kerja buat kita cekap dan efisien dalam melaksanakan kerja-kerja kita. Kalau pengarah kena fikir macam mana nak urus sumber manusianya, nak urus mesinnya, nak uruskan masyarakatnya. Tuan-tuan dan puan-puan sebagai guru, macam mana nak urus muridnya, nak uruskan ibu bapa dan sebagainya. So ini sangat penting. Apatah lagi kalau kita nak mengurus sumber keuangan kita. Kita agensi kerajaan. Setiap sen peruntukan, PCG dan sebagainya yang turun daripada Kementerian Pendidikan mesti seharusnya bersandarkan kepada konsep value for money. Setiap sen itu memberi faedah dan manfaat kepada anak-anak murid kita secara khususnya. So kita memerlukan kecekapan dalam mengurus segala-galanya. So kalau kelima-lima prinsip ini dapat kita laksanakan, saya kira ianya dapat memberi nilai tambah pada prinsip kerja yang sudah kita laksanakan dan kita amalkan pada masa sekarang. Dan saya cukup yakin ianya masih lagi relevan dan signifikan dengan kerja-kerja buat kita sekarang dan juga masa akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebenarnya saya banyak lagi